Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil 'alaihi ar-rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya Allah, kurniakanlah ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani rahmat dan keridaan-Mu, dan berikanlah kami pertolongan dengan sebab rahsia-rahsia beliau pada setiap masa dan ketika. Bahagian pertama riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra. Tatkala Tuan Syekh sedang menuntut ilmu di Baghdad, beliau sentiasa mengalami kesusahan, kepayahan dan kesulitan. Akan tetapi kerana ketamakannya kepada ilmu dan kemahuannya yang besar untuk belajar, maka dapatlah beliau menguasai seluruh pelajarannya. Terbukti kebijaksanaannya sehingga ditabalkan menjadi mufti besar Baghdad. Akan tetapi hatinya yang lebih cenderung kepada masalah kerohanian semakin memberontak dan mendorongnya untuk keluar dari posisinya yang sedemikian itu. Dalam keadaan mencari-cari itu, beliau bertemu dengan seorang tokoh sufi yang bernama Syekh Hammad. Syekh Hammad adalah wali Allah yang besar pada masa itu. Beliau sangat keras terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun begitu, Tuan Syekh memandang semua itu sebagai cara untuk membetulkan kerusakan-kerusakan yang ada pada dirinya. Setelah selesai pengajiannya itu, beliau pun terus mengadakan latihan kerohanian sesuai dengan cara-cara yang diterapkan oleh gurunya. Beliau langsung menghindarkan dirinya dari segala kebutuhan dan kemewahan hidup, kecuali hal-hal yang dirasakannya sangat perlu baginya. Waktu dan tenaganya beliau menggunakannya untuk melakukan salat dan membaca Al-Quran. Kadang-kadang beliau melakukan salat subuh dengan wuduk salat isyak. Dan dalam masa yang lain pula, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari sahaja. Sumber percakapan atau nasihatnya bukan sahaja merupakan daripada kebijaksanaan akal sahaja, melainkan juga daripada aspek kerohanian dan penuh kesadaran. Lama kelamaan, beliau dikenali sebagai seorang yang bijak, alim, wara', salih, sehingga ramai orang datang mengunjunginya untuk menuntut ilmu yang berharga dan bernilai tinggi daripada beliau. Sehingga kan orang yang berdosa bertaubat setelah mendengarkan ajarannya. Demikianlah betapa kuatnya kekuatan kerohanian yang ada di balik ajaran-ajarannya. Kerana kebesaran jiwanya, beliau menjadi orang yang disegani dan dihormati oleh orang-orang besar pada masa itu. Inilah dia sang wali yang tidak syak lagi keraguan pribadinya, sehingga mendapat gelaran Muhyiddin atau penghidup agama yang tidak pernah digelarkan kepada orang lain pada masa itu. Allahumma anshur nafahati ridwani alaih wa amiddana bi asrarihi allati awda'taha ladaih. Bahagian kedua antara kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra. Pada hari Jumaat tanggal 17 Ramadan tahun 545, Tuan Syekh berkata di madrasahnya, barang siapa ingin rela dengan keputusan Allah, maka hendaklah dia selalu ingat akan kematian, sebab hal itu boleh meringankan musibah dan malapetaka. Janganlah kamu mencurigainya mengenai dirimu, hartamu maupun anakmu. Bahkan katakanlah, Tuhanku lebih tahu daripadaku. Apabila kamu selalu melakukan hal itu, maka akan mendapatkan manisnya rela dan taat kepada Allah tentang takdirnya. Maka hilanglah malapetaka, baik pokok maupun cabangnya. Sebagai gantinya, datanglah nikmat dan keenakan. Tatkala kamu rela dan dengan lapang dada menerima takdir Allah, maka nikmat itu akan datang kepadamu dari segala penjuru. Kasihan kamu wahai orang yang lupa Allah, janganlah kamu terganggu daripada ingat kepadanya. Sudah beberapa kali kamu memohon kelapangan rezeki kepadanya, barangkali kamu akan terfitnah oleh hal itu, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Maka berusahalah kamu untuk rela terhadap perbuatannya dan bersyukur dalam semua keadaan. Kelapangan rezeki adalah cobaan apabila tidak disertai dengan kesyukuran. Kesempitan rezeki adalah cobaan apabila tidak disertai dengan kesabaran. Syukur itu menambah nikmat dan mendekatkan dirimu pada Tuhan, manakala kesabaran menegakkan telapak hatimu menolongnya, menguatkannya dan menjadikannya menang.
akhirnya akan terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Memintalah kamu kepada Allah sebelum kamu sampai kepadanya. Apabila kamu dalam keadaan kebingungan, maka katakanlah, wahai penunjuk orang-orang yang kebingungan, tunjukkanlah diriku. Apabila kamu ditimpa cubaan, sedangkan kamu tidak mampu bersabar, maka katakanlah, wahai Tuhanku, tolonglah diriku, sabarkanlah aku dan jauhkanlah cubaan ini daripadaku. Ketahuilah bahawa barang siapa mengaku cinta pada Allah namun meminta pada yang lain, maka dia jelas berdusta dalam kecintaannya itu. Selama seorang hamba masih mencintai Allah, maka dia sentiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki. Apabila giliran berubah sehingga dia menjadi orang yang dicintai Allah, maka segalanya akan berubah. Dia akan merasakan ketenangan dan diberikan kelapangan rezeki. Segala ini terjadi kerana berkat kesabaran dan keteguhannya ketika dia mencintai Allah. Maka kamu memintalah kefahaman tentang Allah, memintalah kesucian hati kepadanya. Allah akan memberikan kesucian hati kepada sesiapa yang dia kehendakinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang banyak kepada hati-hati siapa yang dia kehendakinya. Tariqah ini tidak boleh dijalani dengan menurut hawa nafsu. Tariqah ini hanya biasa dijalani dengan mentaati hukum dan mengamalkannya, meninggalkan daya upaya, kekuatan dan pasrah, menyerah, tidak tergesa-gesa dan haruslah bertenang. Bersabar dan bersungguh-sungguhlah kamu dengan gurumu, kerana dia akan memberikan pengertian padamu. Ya Allah, berikanlah kami dengan rahmat-Mu pengampunan kepada kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma anshur nafahat ridwani alaih wa middana bi asrarihi allati awda'taha ladai. Bahagian ketiga antara karamah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Cerita ini berasal daripada Abdul Razak, iaitu putera kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu malam, Tuan Syekh sedang bersolat di masjid yang bernama Masjid Mansur. Beliau mendengar suara gemersik pada tikar masjid. Tiba-tiba ia melihat seekor ular yang muncung terbuka di sejadahnya dan merayap menghampirinya. Ketika beliau sedang bersujud, beliau mengangkatkan ular itu dengan tangannya, memindahkan sejadahnya dan meneruskan sujud. Tetapi ketika ia sedang dalam keadaan duduk membaca tahiyat, ular itu merayap ke pangkuannya dan terus melingkar di leher sang wali. Sesudah memberi salam, ular itu pun terus menghilang tanpa diketahui mana perginya. Keesokan harinya, ketika Tuan Syekh pergi ke tempat tafakkurnya yang biasa di luar masjid, beliau melihat seseorang lelaki dengan dua mata yang sedang berdiri tegak. Dia berkata, "Aku adalah jin yang menyerupai ular kemarin itu. Aku sering menguji para awliya dengan cara begitu. Beberapa di antara mereka nampak tenang dari luar, tetapi gelisah dalam hatinya. Yang lainnya pula tenang dalam hatinya, tetapi bingung di luarnya. Maka kamu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak seperti yang satu dan juga tidak seperti yang lainnya. Allahumma anzil alaihi rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan." Ya Allah, kurniakanlah ke atas Syekh Abdul Qadir rahmat dan keridaan-Mu, dan berilah kami pertolongan dengan sebab rahsia-rahsia beliau pada setiap masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.